السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنبي الكريم وحبيب المكين خاتم النبيين نبينا محمد وآله وصحبه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والصلاة والسلام على سيد الذاكرين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعوذ بالله بوجهه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين. InsyaAllah kita lanjut pada kitab Bahrul Mazi muka surat 259 ya. Pada masalah 150 259 masalah 150. Kita ambil sikit hadis itulah yang menjadi punca dia tu di atas tu. Sabda baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pertama, siapa ada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lebih suka kepadanya daripada barang yang lain daripada keduanya. Barang siapa di mana Allah dan Rasul itu lebih dicintainya, ahabba ilaihi, lebih dicintainya, mimma siwahuma, maknanya lebih daripada segala-galanya, yakni barang yang lain daripada keduanya, maka itu artinya di mana mereka telah termasuk dalam kumpulan orang-orang yang benar-benar ya mendapat kecintaan Allah, mendapat pemeliharaan Allah daripada azab neraka insya-Allah. Masalah kasihkan Allah dan kasihkan Rasul, bagaimana rupanya? Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah anhu dalam syarah Muslim, kitab dia tu Muslim, syarah Muslim, sebab hadis ini riwayat Muslim yang diambil sebagai bahan syarahan pada hadis ini ya. Bermula kasih seseorang hamba Allah dengan Tuhannya itu ialah suka redha bertuhankan dia dan benci akan lainnya. Maknanya redha kepada Allah Subhanahu wa taala, lain daripada Allah Subhanahu wa taala tidak masuklah dalam perkara redha ni ya. Tidak redha kepada makhluk, redha kepada lain daripada Allah, itu adalah salah ataupun telah masuk dalam kumpulan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Tak boleh ya, syirik khafi ya, tak boleh. Maknanya kita redha lain daripada Allah ya. Ya, dan benci akan lain, dan suka menurut apa perintah Tuhan. Apa datang perintah daripada Allah, dia patuh, dia ikut, pasrah, menerima, menjauhkan apa tegahnya, menjauhi segala tegah, termasuk tegah yang benci. Tegah yang benci ini makruh lah ya, tegah yang benci ini makruh Demikian juga kasihkan Rasul, yakni suka redakan berpenghulukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan kita akan mendawamkan dengan berselawat ke atas baginda besar Nabi SAW. Itu tanda kita redha kepada Nabi ni, kita kena selawat kepada baginda, ya. Selawat tiap-tiap hari, bukan hari Jumaat saja. Tiap-tiap hari, selain daripada 5 kali sehari semalam, wajib selawat kat Nabi dalam solat. Tak selawat tu sembahyang kita tidak sah. Tu besar je tu selawat tu, 5 kali sehari wajib aini, bukan wajib kifai. Tiap-tiap individu muslimat mukallafah maka wajib berselawat ke atas baginda besar Nabi 5 kali. Dan afdalnya didawamkan dengan paling biasa 300 kali lah. 300 kali. Sebaik-baiknya 1000 kali sehari, 1000, ya, 1000 kali, ya. Begitu besarnya, ya. Dan di mana percaya dan suka percaya akan kenabiannya dan mahu menjunjung suruhnya, sehingga selawat kita tu masuk. Selawat atas nama Nabi itu sedap. Allahumma salli ala abdika wa rasulika nabiyil ummi. Itu paling sedap. Nabi cukup seronok, suka dengar. La kita selawat, la Nabi duduk dengar kita selawat sampai kepada baginda besar. Dia kena bunyi ada abdika wa rasulika, Nabi, abdika wa rasulika. 3 ni kena masuk dalam selawat. Itu bagus, ya. Allahumma salli ala abdika, hamba kamu, ya, wa rasulika, rasul kamu. Nampak tak? Nabiyil ummi, surah sebut ummi belakang tu. Nabi lagi ummi. Ya, ummi ni bukan tak reti baca. Ummi ni bukan reti, makna ummi di sini banyaknya orang nak terjemah begitulah. Kata Nabi sampai kata yang sampai kasak pun ada buta huruf. Buta huruf bila Nabi mengaji kata buta huruf. Nabi tak mengaji kat siapa pun. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Rasulullah kata, ya. Aku diajar oleh Allah dan diberi adab oleh Allah. Allah sendiri ajak Nabi, Allah sendiri memberi adab kepada Nabi. Bukan ada guru mana ajak. Allah Subhanahu wa taala lah yang mengajar dia. Jadi maka itu tentulah bacaan Nabi bukan lagu bacaan kita. Nampak tak, ya? Bacaan kita kena ada huruf, kena ada suara, ya. Ya, baru kena ada bunyi, ya. Kena ada kotak suara baru boleh baca. Nabi dah, ya. Jadi maka itu dia katakan ada 2 benda ni bagus pada Nabi lah. Dan suka percaya akan kenabian dan mahu menjunjung suruhnya dan menjauhkan apa tegahnya. Maka siapa-siapa ada padanya demikian itu, maka sebenarlah ia kasih Allah dan Rasulnya. Sabda Nabi SAW, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, atau kama qala. Dan yang keduanya bahawa kasih ia akan seorang saudaranya yang Islam itu tiada kasih ia akan dia melainkan kerana Allah. Kedua, kita kasih kepada saudara kita selain daripada kita lah, sama ada keluarga kita ke, adik-adik kita ke, kawan kita ke, teman kita ke, itu lain daripada kita. Dia kata kita kasih itu pun kerana Allah, bukan ada sebab-sebab motif lain, ada sebab-sebab tertentu, ya. Kadang-kadang kita kawan tu pasti ada pasal, ya. Ada pasal untuk kepentingan kita lah, ya. Ada kepentingan kita pada dia, kita pun berkawan dengan dia. Tunjuk kita punya keeratan dia, keintiman kita. Sebenarnya itu yang tak betul. Jadi maknanya kasih kerana Allah, betul-betul kerana Allah, ya. Itu dia, ya. Kerana Allah suruh kita berkasih-kasihan di antara. Kerana kenapa kita kena kasih? Kerana kita ada saudara sekandung. Innamal mu'minuna ikhwatun, mengikut dalam tafsiran saudara kandung. Ikhwatun tu saudara kandung, macam nilai begitu, ya. Kita ni, ya, macam satu perut, ya, satu perut. Datang mari kita. Jadi makanya katakan begitulah maksudnya. Bahkan semuanya itu kasih kerana Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi makanya kerana sungguhnya dengan sesungguhnya Allah Ta'ala suruh kita berkasih-kasihan sama-sama Islam, disebabkan orang-orang Islam semuanya saudara pada kesatuan agama. Ya. Kita ada banyak, kita ada kesatuan-kesatuan ni, kesatuan-kesatuan Islami. Kesatuan Islami ini artinya pertama kesatuan akidah. Itu dah kena mesti. Kedua, kesatuan ibadah.
Nampak tak? Ya. Ketiga, kesatuan sosial, muamalah. Penting tu. Penting muamalah tu ya. Yang keempat, kesatuan daripada segi mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua pakai satu tauhid, akidah satu akidah. Ya, tidak bercanggah. Pilah mana corok mana pun, di mana belah dunia sekalipun, akidahnya sama. Satu, ya, tidak boleh berpecah belah. Kerana pecah belah dalam kesatuan ini, maknanya firqah dipanggil, Nabi pun sebut 70 firqah di kalangan umat aku, satu je terlepas, iaitu man ana alaihi wa ashabi, yakni mereka yang ikut aku dan berpegang kepada sahabat aku, yang dikenali sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Itu kesatuan tu mesti ada ya. Kemudian dalam artinya ya, dalam kesatuan kekuatan dan persediaan bagi menghadapi ya apa-apa juga ancaman, kita kena bersatu. Kita kena baca lah. Kalau ada ancaman, ada penyerangan apa-apa, umat Islam kena bersatu untuk menghadapi sebarang bentuk cabaran dan tantangan. Itu pentingnya kesatuan ni banyak ya. Ada sebut dalam kitab Ukhuwatul Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Yusuf Qaradawi ya. Ada dalam bahasa Melayu, aku tak silap saya kitab tu ya. Kekuatan Islam, boleh jadi nama begitulah kot ya. Tuan-tuan dapat kitab tu, beli, bagus, baca tengok ya. Kekuatan Islam. Islam perlu kekuatan. Ya, kekuatan inilah yang kita nak jaga. Kekuatan akidah, kekuatan ibadah, kekuatan sosial, kekuatan masyarakat sosial itu masuk dalam kekuatan muamalah ya. Kekuatan dalam mengumpul akan sebarang bentuk kekuatan yang boleh menghadapi akan permusuhan ataupun apa-apa tantangan ya. Baik, sambung lagi. Jadi makanya semuanya saudara pada kesatuan agama. Tidak disuruh kita kasihkan seorang Islam itu kerana budinya pada kita, atau kerana kayanya, dan kerana besar pangkatnya. Bukan itu. Bahkan kasih kepadanya itu semata-mata menjunjung suruh Allah kasihkan dia. Itulah pupuk kasih sayang, sehingga Allah abadikan tentang bagaimana keadaan sifat ashab Rasulullah ya. Begitu kan? Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Yang Tuhan sebut dalam Quran ya. Asyidda'u 'alal kufar, begitu keras sekali kepada kekufuran. Bukan keras kepada orang kafir dah. Kekufuran, apa-apa unsur kufur. Tak kira kufur tu datang daripada orang Islam atau daripada yang bukan Islam, ataupun datang daripada orang Islam. Kita kena serius, tegas, keras, dan tidak ada apa-apa tolak ansur dalam soal akidah khususan. Nampak? Soal kekufuran kita tak boleh tolak ansur. Ya, orang kafir kita tolak ansur lah. Kufur tu tak boleh. Nampak tak? Contohnya penyembahan berhala. Ya. Apa-apa perlakuan yang membawa kepada syirik ya, yang jali, syirik yang jelas. Tu nak kena pelihara lah tu. Ya. Jangan sampai kita jatuh. Ya, kita pergi ziarah orang mati depa, kita pun buat lagu mereka, duk pegang lilin biar dia datang kata keliling. Itu tak boleh no. Itu yang kita tak boleh tu. Pergi ziarah boleh lah ya. Sebagai manusia, sebagai Bani Adam ya, sebagai manusia yang kita harapkan dia pun nak jadi Islam juga ya. Kalau dia tahu Islam tu, dia pun akan jadi Islam juga, tapi dia tak tahu. Itu saja kelemahan dia. Tapi kita kenalah bertolak ansur dan soal urusan keduniaan, bukan keagamaan ya. Itu mestilah boleh kan. Jelas. Baik. Jadi makanya kata musannif, bukan kerana pangkat, mereka semata-mata menjunjung suruh Allah kasihkan dia. Kemudian lazim daripada berkasih-kasihan dan bercenderongan hati sama Islam itu menjadikan suka seorang akan seorang yang baik dan tidak memberi mudarat dan menyakitkan. Sekiranya tidak sukakan mereka itu baik, bahkan sukakan mudarat dan mendatangkan baginya dan suka menyakitinya, dan tidak bermakna kasihkan seorang kerana Allah. Ya, walaupun ada bunyilah, ada doa, hadis dalam doa dibaca. Ya, kita baca belum tidur lah, sebelum tidur dia suruh baca. Ya, sebut nama Allah. Kalau ada orang zalim kat kita, tak kira zalim tu siapa lah. Ya, bahawa dia dimudaratkan.
Ada juga bacaan amal macam tu. Allahumma ya hayyu ya qayyum. Nampak tak? Ya arsyil majid ya fa'alu lima yurid man ati man zalamani hatta yuhibbu wa yarhamani. Itu dia ya. Wa hatta yatubu. Itu ada bunyi macam tu. Allahumma ya Allah ya Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal arsyil majid ya fa'ala lima yurid. Tu Allah tu kita sebut zikir nama Allah tu. Ya hayyu ya qayyum tu Allah. Ya. Kemudian kita minta di bawah ati, datangkan man zalamani. Datangkan pada siapa yang menzalimi aku. Nampak tak? Hatta yatuba, sehingga dia bertaubat. Wa yarhamani, dan kasih kepada aku. Ni ada bunyi belakang kasih juga. Siapa-siapa yang zalim dengan kita, kita minta kepada hatta, kita minta kepada ati man zalamani. Ada sebut lagi maradan syadidan wa waja'an aliman. Oh, beratlah ya. Engkau datangkan kepada dia Allah sakit yang berat. Nah, sakit yang berat yang tidak tertanggung oleh dia, sehingga dia bertaubat dan mengasihi aku. Tu dia, nampak tak? Tukar zalim jadi kasih. Bukan minta bagi dia mati lah. Bagi dia kena penyakit, bagi Tuhan tegur dia, nampak? Pasti ada zalim kat kita. Zalim ni macam-macam lah. Dia buat naya kita ke, dia kecoh tipu kita ke, ataupun dia tak tolong bantu kita, kita miskin dia tak tolong bantu kita. Tu orang zalim tu, nampak? Tu ada doa dia. Tapi di belakang tu hatta yatuba wa yarhamani, ya, sehingga dia bertaubat dan mengasihani aku balik. Nampak? Tak ada masalah. Ada sebut tu dalam kitab-kitab, dalam kitab Khazinatul Asrar Syekh Ahmad Ali Al-Buni. Bukan ulama yang susun ni, bukan calang-calang. Maknanya boleh kita minta bagi Tuhan tegur dia, ya. Bahasa kita tegur lah, dia ni zalim sangat ni, tegur sehingga dia tahu kesalahan dia. Nanti dia mai jumpa aku, minta ampun lah, minta maaf balik lah, dan kembali menyambung kasih sayang. Nampak? Tu dia punya sebab. Tu dia lah. Bukan kita minta dia mudarat terus dah, bukan minta dia mati. Bagi satu penyakit dekat dia, dengan penyakit tu dia berat tak dia tanggung, sehingga dia sedang aku zalim kat sini, aku kena ni. Nampak? Tu dia. Dan dia pun mai cari kita. Ni aku minta maaf kang ni, Allah dah qada kat aku ni. Nampak? Jadi berbaik semula. Itulah, begitulah. Boleh kan? Baik, insya-Allah. Jadi kita buat macam itulah. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, ya. Dan ketiganya bahawa benci wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da iz anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yughzafa fin nar. Dan ketiganya bahawa benci ia kembali kepada menjadi kafir, kemudian daripada waktu yang telah dilepaskan dia oleh Allah daripada semacam benci, ia dicampak diri dalam api neraka. Yang ketiga, dia benci kepada kekufuran, jatuh dalam kufur. Makna kata dia akan sentiasa berwaspada, begitu peka dan berhati-hati supaya dia tidak jatuh dalam kancah kekufuran. Itu nombor tiga. Orang yang macam ni Tuhan sayang kat dia. Jadi kita kalau buat secara ungkapan, secara natijahnya lah daripada hadis ni, dia kata ada tiga perkara lah dalam kita baca ni. Yang pertama sekali, ya, iaitu barang siapa yang kasih Allah dan Rasul lebih. Yang tu kena ada dulu. Allah dan Rasul lebih. Kasih Allah kita dah sebut dah tadi, ya. Kita kena patuh ajaran dia, terima ajaran Al-Quran, perintah Allah, tegah-tegahnya kita jauhi, ya. Kemudian begitu Nabi kita Muhammad SAW, ya, kita kasih Nabi, kita berselawat atas Nabi, kita junjung segala perintah yang dibawa oleh Nabi, kita istiqamah di atas syariatnya, ya. Kita sentiasa mendawam akan syiarnya. Semuanya itu bawa kita kasih. Kedua, kita kasih kepada saudara kita sama Islam, sayang sama-sama orang Islam. Ini kasih sayang ni lah antara amalan yang boleh pupuk kasih sayang ni. Hadir sembahyang jemaah di masjid,
kena mari di masjid. Tujuan besar kita diperintah titah untuk datang berjemaah di masjid ni kerana nak pupuk kasih sayang. Ya, kita nak tumpang aura kita masing-masing. Ya, imbang aura kita. Ada orang mai sifat baran lah. Ada orang masuk masjid dengan sifat baran, mai pada rumah baran. Ada orang terlalu lemah pula dah, tak reti marah. Nampak? Ya? Ada orang marah-marah pada-pada, ada orang marah lebih. Ada orang marah pula tapi tak kuat marah. Yang main sembahyang ni lah kan. Mana nak sama ya. Tapi bila kita berdiri dalam saf, bersentuh-sentuhan antara dalam kita berdiri itu, dia akan mengimbangkan kita punya aura semua tu balik. Nampak tak? Dia akan imbangkan. Yang mana yang lemah tadi ni, dia akan dapat aura orang yang kuat. Orang yang baran tadi ni akan dia dapat rasa sikit rasa marah tu. Tak ada marah langsung, tak boleh lah. Kena marah. Ya. Tu dia. Jadi maka adalah tinggal dengan ada jangan nak buang bagi jangan ada 3 marah. Marah apa? Pertama marah singa. Kedua marah kera. Ketiga marah babi. Itulah 3 marah tu jangan ada. Boleh lah. Kita nak buang 3 marah tu aja. Ya. Jadilah imbang balik. Marah singa, marah kera, marah babi. Itu 3 ya. Profesor Dr. Hamka tulis dalam Tasawuf Moden. Cuba buka dalam kitab dia. Tasawuf Moden yang ditulis oleh Abuya Dr. Hamka. Tengok dia kata apa. Dia kupas 3 macam marah tu. Yang tu aja kita tak mau. Ya. Kemudian kita nak imbang marah tu. Imbang pula dah kita dah memang nak imbang marah, tengok. Cepat marah. Jangan bagi jadi cepat marah. Lambat marah pun tak boleh lah. Nampak tak? Serba-serbi marah, yang tu lagi tak boleh. Nampak? Kena pun marah, tak kena pun marah. Ya, boleh pun marah, tak boleh pun marah. Ya, tanya pun marah, tak tanya pun marah. Yang ni tak boleh Yang itu. Atau hak terbit yang satu lagi yang mula-mula tu cepat marah, tak pasal-pasal cepat marah. Cepat marah. Jadi ada tingkatan dia lah. Pertama, orang yang cepat marah lambat. Lambat dia nak baik balik kan, nak menurun tu lambat. Tak boleh. Orang macam ni tak ada kawan. Tak ada kawan lah. Kedua, orang yang lambat marah, nampak tak? Sama juga. Lambat pula baik. Dah lambat marah, lambat lagi baik. Yang ni lagi tak kena. Nampak? Putus adik-beradik. Putus adik-beradik. Dia orang baik. Yang ketiga, lambat marah, cepat memaafkan. Yang ni orang sayang. Nampak tak? Lambat marah. Sebab kenapa dia lambat? Sebab bila tiap-tiap kali orang marah dia bawa pergi kakai dulu. Dia tak bawa pergi nafsu. Nampak tak? Bila bawa ke nafsu, dia bawa ke telinga. Dia dengar telinga pasal orang marah, telinga merah ya? Telinga merah kan? Pasal dia bawa ke telinga dulu. Tu bayar tu nak. Jadi lambat marah ni, makna kita dia tak pakai telinga, dia pakai akai. Pasal apa dia ni marah aku nak? Dia tanya pula, awak orang ni marah aku, dia ada masa nak tanya. Tu dia. Dia ada masa nak fikir, dia ada masa nak terima hakikat marah tu. Lambatlah. Kemudian setelah dia dapat fikir, dia dapat tahu kesan kenapa sebab marah tadi ni, maka dia akan segera memaafkan orang cepat. Cepat baik balik. Hari ni marah, besok boleh tegur kita dah. Tu dah. Kita pun mau tegur dia. Nampak? Kita kena marah, kata kita pun kena marah. Besok pun kita tegur dia dan dah. Tak sampai lebih daripada 3 hari. Nampak? Lebih daripada 3 hari putus Yang tu Nabi tak bagi. Jangan tak cakap lebih daripada 3 hari. Nabi tak bagi. Bila lebih daripada 3 hari tu, makna kita boleh pergi sampai 3 tahun. Nampak tak? 3 hari saja. Orang yang tenang tadi ni, a normal person dia kata. Nampak tak? Itu dia. 3 hari, hari yang keempat boleh sembang lah. Hari mula tak nak cakap lagi lah. Duduk panas hari 2. Hari yang ketiga, dia boleh tegur. Assalamualaikum. Apa abang? Tanya lain. Mai cerita lain pula lah. Tak cakap dah cerita tu. Nampak tak? Ni hang marah kat aku pun bagus dia habaq pula kebaikan dia boleh jadi. Tak dah. Aku pun lama nak marah kat hang, tak jadi marah. Aku nak tengok lama gaya tak. Kena masa, kena ketika. Patut dan wajar aku kena marah ketika itu aku marah. Kalau aku tak marah, hang susah. Hang teruk. Pasal aku sayang hang. Tu dia. Aku tak marah, hang lingkup. Tu kena marah tu. Kalau aku tak marah, hang lingkup, hang rosak. Nampak? Itu maknanya sengaja aku buat naya hang. Allah akan
Tanya aku di akhirat besok, jenuh aku nak jawab. Nampak? Itu di antaranya lah kita faham ni ya. Itu katanya. Baik, sambung kita insya-Allah. Kemudian kita lihat pada muka surat 258 ni tuan-tuan. Saya ambil balik ayat itulah. An Ibni Abbas Ibni Abdul Muttalib annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul zaqa ta'mal iman. Zaqa ni makna kata merasai lazat, dia kata manih ya. Zaqa ni lazat manih iman, dia kata ya. Itu dia. Man radiya billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyah. Hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi, hadis hasan lagi sahih. Hadis ni boleh bawa hujah. Jadilah yang ni zikir ni bagus. Ni zikir kita ambil ni apa dia? Di situ tadi kita nak tidur, dia ada 3 masa tuan-tuan. Ni raditu billah, raditu dia ada radiya billahi rabban pun boleh baca, raditu billahi rabban pun boleh baca. Bawa dengan tu pun raditu, terus sebut diri kita. Raditu billahi rabba. Kalau mengikut hadis riwayat Muslim, dia bunyi raditu. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri, riwayat dia bunyi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Itu betul lah, cuma beza tang sikit. Ya, man radiya billahi rabba pun boleh, raditu billahi rabba pun boleh. Mengikut hadis hasan daripada Imam Tirmizi, baca dengan radiya billah. Baca dengan riwayat Muslim dan Abu Sa'id Al-Khudri, dia baca dengan raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Jadi maknanya dia tak habaq di mana dia baca. Ambil hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas daripada riwayat Muslim, Rasulullah suruh dia baca pada ketika menjawab azan. Jawab azan kita tak dengar ya. Jawab azan baca tu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salati qaimati sayyidina Muhammadan wasilatul fadilah wa syarafa wad darajal 'aliyah rafi'a wa ba'd maqam mahmulan li'atta innaka la tukhliful mi'ad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Man sami'a nida yaqul, mengikut riwayat Abu Sa'ad bin Abi Waqqas ya, ba'da al-muadzin, iaitu dengan kita sebut atau masuk dalam azan. Kita tuan nak pasti tengok buka radio live, buka TV radio, buka TV live telecast daripada Saudi ya. Ada kan siaran dalam TV. Dia ditunjuk Kaabah, orang duk tawaf 24 hours ya. Kemudian ada mengaji. Dia dibuh mengaji, bila masuk waktu azan, bunyi azan lah. Azan nak tengok yang jawab azan tu. Tuan-tuan dengar jawab azan tu. Ya. Ada jawab dulu saya baca tadi lah. Habis jawab azan, innaka la tukhliful mi'ad. Tapi dia baca innaka la tukhliful mi'ad sebab dia ambil hadis tu dhaif. Saudi tak mau, dia potong tu. Innaka la tukhliful mi'ad tu dia potong. Dia tak baca, terus dia ambil raditu billahi rabba wa bil islam dinah wa bi Muhammadin nabiyya. Sunat baca. Yang kedua mengikut daripada hadis Sauban, riwayat daripada imam daripada sahabat Nabi Sauban, Nabi suruh dia baca pada petang hari. Masuk asar, habis lepas asar tu, mana ada lagi sembahyang sunat, tak ada kan? Kita zikir, masuk dia. Ulama Melayu kita kata suruh baca sebelum tidur. Lebih baiklah. Kita nak tidur baca. Dia masuk sore juga, petang. Selagi tak sampai maknanya maghrib tu, kita dikira maghrib tu petang dah lah. Asar sampai maghrib, sampai isya tu dikira petang lagi kita. Nampaklah tu dia. Awal. Jadi bila masuk kita nak tidur, kita bacalah asyhadu an, tapi kita tambah di depan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, baru baca raditu billahi rabbah wa bil islam dinah wa bi Muhammadin nabiyyah. Nampak? Tapi azan kita tak payah kata asyhadu lah. Azan, jawab azan sebut terus raditu billahi rabbah. Wa bil islam wa bi islam dinah wa bi Muhammadin nabiyyah. Lepas jawab azan. Nak tidur tu ambil asyhadu dulu.
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi islamina Muhammadin nabiyya. Barang siapa baca sesudah azan, nampak tak kata Nabi, maka Allah Taala ampun akan dosanya yang telah lalu. Tu dia, nampak tak? Tu. Nah, kelebihan jawab kita sambung dia pada membaca doa jawab azan. Mengikut riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedua Thauban. Daripada Thauban ni dia kata barang siapa baca lagu tu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darjatnya di akhirat. Tu dia. Lebih tak? Kemudian nombor 3 ada lagi. Hadis riwayat yang ketiga tadi ini, satu lagi pesan Rasulullah SAW, iaitu di mana kita bangun bila bangun tidur. Bangun tidur pagi. Bangun tidur tu baca dia dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu bil rabba bi islamina wa Muhammadin nabiyya. Kita baca lagu tu kata Nabi, melainkan aku akan pegang tangan dia bawa masuk syurga. Itu dia. Nabi kata aku akan pegang tangan dia bawa masuk syurga. Itu dia. Bukan kita masuk sendiri, Nabi tolong pegang tangan bawa masuk. Itu baca bila bangun tidur. Ada 3 tempat lah nak baca tuan-tuan. Kita kena abang dulu tu lah. Macam mana nak amal lah, nah? Benda besar ni, benda baik kan. Perkara yang sangat penting, masuk syurga. Pengampun dosa, angkat darjat di akhirat, besar semua tu. Jadi kita amal dulu tu lah, nah. Bagi kitab ni tak abang, saya tolong abang lagi lah. Kita perindang lagi, supaya tuan-tuan dapat manfaat. Sambung kita insya-Allah habis. Kemudian kita masuk pada hadis yang berikut, ya. Bab yang ke-56, bab maja'ala yazni zani wa huwa mu'min. Ini bab iman tu. Iman betul ya, ada kata tak? Bergantung kepada cabaran-cabaran yang kita hadapi. Kita tak boleh kata lagi iman aku kemai. Tak boleh kata lagi. Qalatil a'rabu wa amanna qul lam tu'minu. Nabi kata Al-Quran, walakin qulu aslamna. Al-Quran sebut apabila datang orang-orang A'rabi ni dia mari pada pendalaman lah, ya, qalu a'rabi amanna. Berkata orang-orang yang datang pendalaman, kami beriman. Nabi kata lah, qul lam tu'minu, kamu belum tak ada iman lagi. Walakin qulu aslamna, tapi kamu kata kami Islam. Tunai dulu kerja-kerja perintah Allah, baru tahu dia iman ke tak. Dua abang iman, tunai dulu. Iman ni kita menghadapi 3. Iman ni kita hadapi 3 masalah, 3 perkara tuan-tuan. Pertama, iman dalam menurut perintah. Nampak tak? Kedua, dalam iman meninggal tegah. Boleh tengah ya tak? Yang ketiga, iman menghadapi cabaran-cabaran yang boleh menggugatkan iman dan Islam kita. Nampak tak? Itu 3 tu lah. Iman tu kena jaga 3 tu aja. Yang pertama, iman sungguh, jaga sembahyang, jaga puasa, ya, jaga hukum-hukum Allah lah. Itu kita buat lah, kan? Jaga lah, ya. Boleh lah kita buat lah. Duk bisa orang lazim. Iman yang kedua, tinggal apa dia suruh tinggal, jauhi segala tegahan. Yang ni berat sikit kan? Ada boleh tinggal, ada tak lagi lah, ya. Itu dia. Kadang-kadang tak boleh. Nombor 4 kecil, 4 nombor kecil tak boleh tinggal lagi. Nampak? Dia main nombor ekor kan. Orang tu abang dia sini, Ustaz, saya ni semua Ustaz boleh tinggal lah, tapi yang 4 nombor ekor tak boleh tinggal. Nampak? Yang tu pun tak boleh lagi lah. Nantilah dia kata Ustaz pelan-pelan Ustaz doa lah kat saya kan. Ini bukan cerita doa, hang tu kena buat. Kena jauhi lah. Iman tu kena kemai. Yang nombor 3 lagi teruk, iman menghadapi cabaran. Nampak dah? Cabaran. Nah itulah. Contohnya ada hadis Rasulullah kata apa? Di akhirat besok tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Di mana 7 golongan akan mendapat naungan Allah. Tidak ada naungan di hari itu melainkan naungan Allah. Zillah, illa zillah, kecuali illa zillu. Makna kata dia punya naungan. Antara 7 orang tadi ini, seorang laki-laki yang dibujuk oleh seorang jelita, perempuan yang jelita, yang ada kedudukan, nak melakukan perzinaan. Satu orang laki-laki ketika dia dihadiri oleh seorang wanita yang jelita, nampak tak ya, yang ada kedudukan,
Yang mari nak goda dia boleh kata aku takut kepada Allah, aku tak mau. Ini iman. Tapi kerap kali tuan tu kalah. Nampak tak? Meruk-urut janggut pakai jadi. Allah, lupa ada sorban, lupa ada kepiah, lupa ada Mekah, lupa ada haji, lupa ada umrah. Itu dia. Yang ni paling berat sekali. Tak gitu? Kok mai tengok tang duit mata dah gelap. Nampak tak? Allah ambil bila sikit, nak kena apa kan? Kita kongsi-kongsi bila. Tak ada apalah, makan bila tak apa, dia rasuah. Dalam kumpulan, orang ambil rasuah, dia tak mau. Nampak tak? Ambil bila sikit, nak gaduh apa, rezeki ni pun rezeki. Nampak tak? Aku mengaji kan tak? Ibnu Ruslan kata matan zubat. Ibnu Ruslan kata dalam matan zubat, ya, yang haram tu pun rezeki. Tapi dia tak kata suruh ambil. Dia ni baca lebih lagi. Dia kata suruh ambil. Ibnu Ruslan kata rezeki yang haram tu pun rezeki juga. Nampak tak? Tapi kita jangan ambil lah. Dia tak suruh ambil dalam kitab tu. Dia cuma habang kata rezeki yang haram pun rezeki juga. Duit rasuah tu rezeki. Nampak tak? Ya. Kan Nabi ada habang satu hadis. La tuqbalu salatun bi ghairi tuhur wala sadaqatun min ghulul, Nabi kata. Ya. Tidak akan diterima sembahyang melainkan dengan bersih suci. Tidak akan terima sedekah melainkan daripada harta yang hilang. Tak akan terima sedekah. Silakan muazzin dengan segala hormat, kita kumandangkan azan. Silakan. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Marhaban bi dzal qurrat wa ila bika rasulullah Muhammad marhaban bi dzal qurrat wa ila bika rasulullah Muhammad rasulullah. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول. ولا حول ولا قوة. لا. الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام اللهم رب العالمين سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية يا بعث مقام رضيت برب الإسلام محمد النبي ورسوله.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa nashkuru ala ni'matillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi. Baik. Sebut tadi dah. Jadi dalam hadis yang membicarakan tiada berzina oleh orang yang berzina padahal ia beriman dengan Allah dan Rasulnya. Ya, itu artinya. Ya. Ketahui kiranya ya saudaraku adalah berzina itu satu perkara maksiat yang sebesar-besar maksiat. Hingga kita setengah ulama cabut iman daripada hati orang yang tidak berzina itu apabila ia berzina. Orang berzina ni hilang dia punya iman, cabut iman. Maka hadis yang menunjukkan atas demikian itu sebagai hadis yang dikeluar oleh Abu Isa At-Tirmizi, katanya an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariq hina yasriqu wa huwa mu'min walakin at-taubatu ma'ruḍah atau kama qala. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya telah bersabda baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berzina oleh orang yang berzina pada waktu kehendaknya berzina padahal ia orang beriman. Akan sebagai iman yang sempurna, iman haqqan namanya, iman haqqan. Bukan iman tamanan, bukan iman yang angan-angan nak masuk syurga. Tapi iman dia tidak ada nipih. Maknanya tidak beriman, tidak berzina oleh orang berzina pada waktu hendak berzina padahal dia beriman akan sebagai iman yang sempurna. Dan tidak mencuri si pencuri pada waktu hendaknya mencuri itu padahal ia orang beriman. Dan tetapi apabila berzina ia, maka bermula taubat itu ada terbentang dan terdedah dan menanti siapa yang suka taubat. Nampak tak? Kalau sudah berzina, maka dia kena wajib bertaubatlah. Ya, wajib bertaubatlah. Ya, kalau sahih pada hukum berzina itu, maka dikenakan hukum rajam ataupun sebatan rotan lah, 100 ya. Tengok macam mana keadaan dia. Si penzinah tu penzinah yang mana? Zinah dia panggil zinah muhsan. Zinah muhsannya orang yang sudah berumah tangga lah. Ya. Dia pernah berkahwin lah. Pernah berkahwin walaupun dah jadi janda, dah jadi duda. Tapi kalau dia berzinah, maka hukum dia rajam sampai mati lah. Tapi kalau dia belum, dia anak terona lagi, anak darah lagi, berzinah, dia hanya dia sebat dengan 100 rotan dan dibuang daerah. Buang negeri lah, kita kata lah. Buang daerah. Ya, selama setahun. Ya, lepas tu dia boleh balik lah. Lepas rotan tu hantar lah. Nak bagi hilang dia punya apa? Dia punya bahdi tu. Ya, orang dah pernah kena rotan ni, dia punya bahdi tinggi tau. Dia malu nak tengok masyarakat. Masyarakat setempat malu nak tengok, dia pun malu nak tengok, depa pun nak cari siapa kena sebat. Maka tu buang daerah supaya orang tak jumpa dia pun tak jumpa orang. Lepas setahun tu dia hilang lah perasaan tu, dia balik mai. Nampak tak? Orang pun dah lupa nak tanya kan? Lupa nak cari. Itu sebab dia suruh buang daerah. Pasal nak bagi dia lupa supaya tidak datang dia punya apa? Dahagi tu. Bahdi dia. Itu artinya. Ya. Maka itu boleh kalau tidak ada, dia kena taubat, kemudian jalan hukum lah. Bukan kata taubat tak ada hukum, jalan taubat dan dia kena hukum lah. Kalau tak taubat tak boleh, dosa tu bawa terus sampai akhirat. Bila dia taubat, dijalankan hukum ke atas dia, di akhirat besok dia tak kena hukum lah. Dia tak kenalah hukum besok di akhirat, gugurlah hukum tu. Kata Abu Isa, bermula ini hadis hasan, lagi sahih, lagi gharib, mengikut arah ni, mengikut satu sanad daripada ini wajah saja. Katanya lagi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Abbas dan Aisyah, Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sesungguhnya ada riwayat daripada Abi Hurairah juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, "Idza zana al-'abdu kharaja minhu al-imanu fa kana faqa ra'sihi kadh-dhullah fa idza kharaja min dhalika al-'amal 'ada ilaihi al-iman atau kama qala." Apabila berzina seorang yang hamba Allah, keluar daripadanya oleh iman, maka jadi ia di atas kepalanya seolah-olah payung
Maka apabila keluar ia daripada demikian itu amal, kembali kepadanya iman itu. Nampak tak? Dia macam ada satu payung di atas duduk tunggu. Payung ni apa? Minta ampun dan taubat. Keluar dia dah, hujan duduk turun. Pasang payung tak kena hujan lah. Jadi macam tu lah nisbah dia. Nabi bagi bahasa dia dulu tu. Jadi ada payung duduk tunggu atas kepala dia. Payung apa? Payung taubat bila berzina. Tapi ini bukan bererti kata boleh dah berzina, boleh taubat dah begitu lah. Tak boleh, dia tak boleh sebab zina ni masuk dalam haram zati. Haram zati ni ikut mana pun dia tak boleh zina, tak ada jalan nak zina. Nampak tak? Tak ada darurat kata boleh zina. Saya darurat zina tak boleh lah. Tu dulu adalah sejuruh kita punya ilmuwan Malaysia lah, ada bercakap, habis para netizen semua bantai dia no? Dia kata orang perempuan janda yang tak ada kerja, yang tak ada apa begitu ini, dia perlu kepada makanan, perlu nak cari duit, perlu apa, tiba-tiba dia apa tadi ditawarkan untuk buat kerja ni, kerja haram ni. Nampak tak? Sekadar untuk melepas dia punya hajat tadi ni, melepas dia punya kesusahan tadi ni, dia boleh diharuskan. Itu kira darurat. Yang bercakap ni PhD yang bercakap ni. Allah, dia bantai dah. Dah tak keluar langsung dah. Tak bunyi dah. Itulah tu di antaranya tadi. Tidak ada darurat. Pada zina tidak darurat. Makanan betul. Orang lapar kan. Faman yutur ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi, Al-Quran kata. Dalam keadaan tidak melampaui batas. Nampak tak? Maka tidak adalah halangan. Kiranya kalau dah lapar sangat, dah tak ada apa nak makan kan. Ya. Boleh makan lah benda-benda yang haram tu, tapi tak boleh bawa bekal. Terlapak sangat dah makan tikus tanah pakat-pakat 2-3 orang tangkap tikus tanah, bakar panggang makan. Nampak tak? Tu lah. Tapi tak boleh bawa bekal. Mengikut mazhab Syafi'i tak boleh. Tinggal orang tu ya. Tak ni berjalan lagi, kok jumpa tak ada makan pula, buat lain. Nampak tak? Kata nak bawa bekal tu, Hanafi mazhab boleh. Mazhab Hanafi boleh bawa bekal sampai jumpa makanan yang halal. Itu dia. Lagi tak jumpa makanan yang halal, usul bila bagi-bagi makanan haram tadi lah. Pakai bagi dah lagi daging tikus tadi. Bawa lah dia kata. Syafi'i tak boleh. Makan tangtu juga. Sekadar mana melepaskan kenyang. Kita bukan makan sampai kenyang. Sekadar melepaskan lapar dahaga tadi ni. Termasuk arak. Dahaga sangat. Minum arak sikit. Dekat tu yang dia kata, tak boleh betul-betul tak tak. Hanya nak melepaskan dia punya dahaga saja. Atau qasad tu dia boleh. Itu panggil darurat. Sebab dalam minuman makanan ni masuk dalam haram aradi mengikut hukum fiqh. Dalam bab usul fiqh. Nampak tak? Bab usul fiqh dia panggil haram aradi. Dia bukan haram zati. Nampak tak? Ya? Sebab benda tu pada asalnya memanglah bangkai. Tapi dalam keadaan kita darurat, faman yutur ghaira baghin wala 'adin. Ya. Ad-darurah tubihul mahdurah kata tadi ni. Dalam keadaan darurat maka tidak ada halangan. Itu mengikut dalam kaedah dalam qawaidul fiqh, mengikut begitu. Dalam usul fiqh yang terang tadi ini, ad-darurah tubihul mahdurah. Maknanya kata dalam keadaan mana kita tertekan kita boleh. Tapi zina tak boleh. Zina ni haram zati, total zati. Nampak tak? Tak boleh bagi je satu orang lelaki mai jumpa Nabi orang muda. Sebelum sembahyang asar dia mai. Berani mai tanya kat Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan hamba berzina." Dia kata. Tu dia, nampak tak? Nabi tak respon dia tahu. Nabi tak jawab. Kita abuh penyepak lah. Tu lah. Dia minta lagi. "Ya Rasulullah." Rasulullah kali ke lain dia mai kat lain pula. "Ya Rasulullah, bagilah anda peluang zina ni, tak tahan sangat nak kena zina ni." Bagilah izin dia kata. Rasul tak jawab dah. Masuk asar Nabi kita mari kita sembahyang asar dulu. Dah habis sembahyang asar dia panggil dia mai. Hang ada mak di rumah Nabi tanya. Ada tak? Kita ada. Kalau mak hang dengar orang berzina, mak hang macam mana? Marah tak? Tentu dia kata, nampak tak? Aku akan penggal hak dia. Macam tu lah. Hang lah ni nak berzina dengan mak siapa? Nabi tanya.
Orang yang lemak tu ni marah, dia pengal dia. Macam tadilah marah. Nabi tanya lagi, ada kakak? Ada adik perempuan tak? Dia kata ada. Macam mana kalau orang berzina dengan kakak atau adik perempuan? Oh, aku tidak akan lepas dengan dia. Aku akan mengambil tindakan. Lah ni nak berzina dengan kakak Sabah, dengan adik Sabah. Nampak? Tu cara Nabi tanya kat dia tu, dia panggil istilah dalam bahasa Arab panggil uslubul hakim, ya. Dia tanya, jawab dia bentuk pertanyaan juga. Dia tanya, jawapan tu bentuk pertanyaan. Nabi tanya balik kan, nampak? Ya. Ada mak tak? Dia tanya kan Nabi boleh zina ke tak? Nabi pula tanya kat dia, boleh ada mak ke tak? Dia kata ada. Lah ni macam mana kalau hang tengok mak hang kalau orang zina? Marah. Nampak? Itu dia. Marah sangat-sangat boleh panggil dia. Lah ni hang nak berzina dengan mak siapa? Mesti yang mana-mana wanita yang hampir berzina tu, kalau tak kena mak orang, kena adik orang, kakak orang, isteri orang. Betul tak? Semua akan ambil tindakan kepada hang. Dia tak akan lepas hang. Maka tu Nabi kata jangan puasalah. Elok hang puasa. Puasa supaya kita redakan, kita tarik syahwat kita turun ke bawah. Nampak tak? Memang urat-urat syahwat, bila kita puasa, urat-urat syahwat ni akan kendor. Antara syahwat makan, nampak? Syahwat makan mana? Tak. Syahwat ni antaranya makan, berhubung, bersatu, nampak tak? Hiburan, seronok, nampak tak? Ya? Itu masuk dalam syahwat. Dan kumpulan syahwat, naluri syahwat Tuhan bagi kita. Ya? Satu komponen kerohanian yang Tuhan bagi kepada manusia ni adalah syahwat. Syahwat ni pada semua-semua yang sedap, yang ghalib. Nampak tak? Manis, nampak? Cantik mata memandang, hijau, nampak? Itu dah. Itu syahwat. Bila kita puasa, syahwat tu turun. Dia kendor. Nampak tak? Syahwat tu dia akan kendor oleh puasa. Nampak tak? Itu lebihnya. Buatlah dulu puasa tu. Jadi insya-Allah teruskan puasa Khamis, Isnin. Orang nak buat Khamis, Isnin ni insya-Allah. Dia akan ada iman ni. Iman yang Nabi kata la yazni zani haina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang pezina ketika berzina dia ada iman kita gitu, ada status dia sebagai iman. Tak hilang iman tu. Naik sampai ke mata, naik sampai ke telinga, turun sampai kaki, naik ke tangan, masuk kepada kelamin, masuk ke dalam perut. Itu dia. Iman kita bergerak, itu panggil takwa. Nampak tak? Wiqayah al-wilayah, takwa dalam bahasa Arab. Al-wiqayah al-wilayah, dia kuasai semua. Bukan takwa bunyi kata takut pada Allah saja. Bahasa nak jadi takut tu, dia kena naik ke mata, takut naik ke telinga, takut naik ke rongkong, takut naik ke kelamin, takut naik ke tangan, takut naik ke kaki. Nampak tak? Dia kena menjalar iman tu. Iman tu kena sampai di hujung jari, mesti sampai di hujung kaki, mesti sampai di hujung rambut. Baru panggil takwa. Nampak tak? Ni duduk tani saja, tak ada benda, tak bergerak. Tangan bebas, kaki bebas, mata bebas, telinga bebas. Jadilah. Walaupun dia ilmuwan, ilmu duduk tani, tak bawa sampai ke sini. Amal tidak. Mai kena cabaran begitu, ustaz kena. Ustaz pun kena. Nampak tak? Itu dia lah. Ada sebut kan, kita tengok 2-3 orang ustaz kena tangkap kan. Pasal masalah seks. Ya. Tak begitu? Gangguan seksual. Itu dia, ya. Ada kena tangkap. Kalau bercakap berdekah-dekah, ya, berdekah-dekah bercakap, ya. Ekor bergelimang, tai. Pepatah Melayu kata kan. Nah. Cakap berdekah-dekah, ekor bergelimang, tai. Itu dia. Nampak? Suruh ceramah hebatlah. Ya. Suruh ceramah, suruh kupas apa semua jadi, ya. Dia tak kena. Saya sabar, menyebut saya sabar. InsyaAllah saya sabar. Nampak tak? Saya ni satu orang yang sabar tau. Orang tak marah hari-hari tu boleh sabar. Main nak tengok sabar tak sabar. Nampak tak? Ya? Itu Nabi kata, kalau kita nak buat kita nak tengok satu orang boleh jadi kawan kita, sahabat kita, satu orang boleh jadi kawan, boleh sahabat kita, cuba kita buat bagi dia marah. Yang tu nombor satu dulu. Nak test kawan tu boleh jadi sahabat ke tak? Salah satu daripada cara etika sahabat. Jadi ni kita kalau nak uji kawan tu, tengok dia ni baik, nampak tak? Sembahyang jemaah tak tinggal, nampak tu tak? Orang baik ni aku nak buat sahabat dengan dia. Kita kawan dengan dia dulu. Dalam masa kawan tu, cuba kita test tengok, buat perkara bagi dia marah. Nampak tak? Dia boleh terima marah tak? Yang marah abang tadi ni lah, yang 3 macam marah.
Kalau dia boleh tahan marah, dia boleh maafkan kita, besok dia boleh jumpa kita balik dalam biasa aja, orang tu boleh buat sahabat. Orang tu boleh buat sahabat. Nampak? Kedua, bagi dia taruh barang kat dia. Caralah bagi dia simpan barang yang turun taruh 500 duit aku ni pegang tak. Dah. Tu kata, aku dah tangan aku ni pakai. Nampak? Aku tak mau pakai, ada benda aku nak guna. Lah ni hang turun simpan 500. Bila aku hajat bagilah, insya-Allah boleh. Tengok macam mana. Nampak tak? Bila tu kata, bukan nanti cepoh lah. Pergi minta dia, aku dah pakai dia. Yang ni tak boleh buat sahabat teruk. Jangan. Nampak? Pergi minta, walaupun tak ada tangan dia pakai sebab dia lah. Tapi bila kita minta ada, yang tu kata sahabat tu. Nampak? Dia nak pakai, pergi ke dia. Nampak tak? Dia buat investment ke apa pun tak terkira. Tapi ketika kita minta ke dia tu, memang ada. Minta ke dia, sat-sat. Nah, adalah sat tu kan, tekan dalam. Dia bagi ke tengah di doa, macam mana nak buat? Sat lah, sat ni malam aku bagi. Dia bagi masa. Tak lama, tidak lebih daripada 24 jam. Sat ni memang bagi kita 5 tu. Hanya boleh buat sahabat orang ni. Ada amanah. Nampak? Tidak. Kita saja buat malam-malam bagi nampak serong sikit. Nampak tak? Macam mana tengok dia tegur tak? Yang ketiga, kita buat salah dalam ibadat, dia tegur tak? Atau kita buat salah dalam percakapan, pertuturan kita, ada tegur tak? Tengok dia tegur. Bila tegur boleh buat sama. Dia tak tegur, dia biar dia. Makna kata dia jahil. Bila tak tegur kita, dia tu jahil. Kedua, mungkin dia ada sebab-sebab lain. Orang ni tak boleh buat sahabat. Nampak? Orang jahil mana boleh buat sahabat. Nampak tak? Tu, kita kena pimpin dia ikut cara lain pula lah. Nak bagi dia tak jadi jahil. Nampak? Ada kaedah-kaedah yang disusun oleh Imam Syafi'i, ya. Bagaimana kita nak kesan sahabat, nak ambil orang jadi sahabat, nak terima orang jadi sahabat. Itu paling penting sekali kan. Itu dia. Baik, sambung sikit lagi kita baca ni. Kata Abu Isa bin ini Hasan, dia kata tadi menggah hadis Nabi, dan sungguhnya riwayat daripada ketiadaan satu wajah daripada Nabi SAW telah bersabda baginda, fi zina wasirqati man asaba min zalika syai'an fa uqtima alaihi al-haddu fa huwa kafaratu dhanbi wa man asaba min zalika syai'an فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه يوم القيامة وإن شاء غافر له أو كما قال. Pada penzina dan curi, siapa kena daripada demikian maka dirikan dera atasnya. Suruh jalan hukum lah. Nampak tak? Nabi suruh jalan hukum. Siapa-siapa zina, siapa-siapa mencuri, ya, maka dia kenalah didera, dihukum, maka ialah kafarah dosanya supaya dia tidak diazab di akhirat, ya. Dan siapa kena daripada demikian itu suatu, maka ditutup Allah atasnya, tiada siapa tahu, maka dia itu kepada Allah jika kehendaknya maka mengazab akan dia, dan dia azabkan pada hari kiamat, dan jika dikehendaki mengampunnya nescaya diampun akan baginya. Kalau tak jalan hukum lah, dia tak mau jalan hukum ya, dia takut aku pergi habaq ni dia kejam aku. Nampak tak? Dan dia pun, ya Allah, aku bertaubat kepadamu, ya Allah, aku taubat sungguh-sungguh lah, aku taubat dah, lepas ni aku tak buat dah, ya, aku tak buat, aku tak teringin dan aku tak cari. Tu dia, betul-betul lah aku taubat ni, ya Allah. Dia buat taubat semua, taubat mata, taubat telinga, taubat mulut, taubat tangan, kaki, semua habis. Zina mata, zina telinga, zina mulut, zina tangan, zina makan, zina ni semua aku tinggal habis. Nampak dah? Tengok-tengok yang tak elok tak mau. Sampai tahap tu taubat tu baru betul. InsyaAllah. Itu kata Nabi, kalau Allah nak ampun, Allah ampun dia. Tapi pada zon kita yang baik, Allah tetap mengampunkan. Allah sentiasa membuka pintu pengampunan, ya, kepada hamba-Nya. Kemurahan Allah, rahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah. Nampak tak, ya? Lebih pada kemurkaan Allah lagi, kan, ya. Seperti seorang hamba Allah di akhirat, dia nak didera hukum oleh Allah. Dia kata, ya Allah Tuhanku, aku tahu hukum tu salah, aku tahu Engkau kata benda ni haram, aku tak boleh buat, tapi aku langgar juga, nak buat macam mana? Dekat aku ada nafsu, aku tak boleh kawal nafsu aku. Nafsu tu Engkau yang buat, bukan aku buat. Dia pergi begitu lah, dia hujah. Nampak? Kalau bukan kerana nafsu, ya Allah, aku tak akan lawan, aku tak akan langgar perintah kamu, ya? Aku tak tahan, ya, nak terima cabaran nafsu ni, aku kalah, aku tewas. Nampak tak? Kerana ada lagi musuh kuat, musuh syaitan yang kata tadi. Nampak tak? Maka inilah menyebabnya aku kalah, ya Allah, bukan aku tak tahu Tuhan Kau suruh, maka aku takut kepada azab, aku takut neraka tu, aku takut, ada takut. Tuhan kata apa?
Zaman ini apa ni, Ridwan bawa dia pergi tahu dalam surga pelan-pelan tu lah. Masuk surga. Nampak tak? Tuhan nak dengar lagu tu kan. Tapi kita tak boleh pakai sebagai ultimatum esok di akhirat. Kita nak sabar dulu tak boleh. Dia aja. Khusus bagi dia kan. Kita dah tahu tak boleh lah. Benda yang kita dah tahu kita langgar juga. Tapi jangan kita makna kata sesal dengan apa yang kita buat tu, jangan sesal yang tidak bertindak, tapi sesal dengan bertindak, iaitu dengan memohon pengampunan kepada Allah. Lakukan taubat nasuha, bangun sembahyang tahajud malam. Itu ingat, lepas taubat nasuha tu kena bangun tahajud malam. Tahajud malam ni kemudian memperbanyakkan sedekah. Siapa-siapa dia buat dosa-dosa besar ni lah, lah ni kita Malaysia tak jalankan hukum Islam lah. Bukan kita Malaysia, banyak negara lah tak jalan. Jadi kita nak pergi serah ke orang suruh kejam dia. Ni apa tolong ikut bawa aku ke dalam hutan. Sebelum ni orang masjid tolong bawa kat 15 orang masjid boleh lah, korek lubang tanam kau berkejam aku berbelan lah. Boleh? Tak boleh. Semua ni kena gantung. Betul tak? Lepas tu kita pakai dasar tu. Kita pakai dasar sekular kan hukum dia. Tak boleh. Tak boleh. Bukan boleh. Pelan-pelan aku ni, anak terona aku ni ada buat jinah ni. Nampak nak apa tolong bawa dia pergi hutan, pergi hutan dia 100 nampak. Itu dia. Dia pergi report jail, jinah kita kena berangkat semua. Nampak tak? Dia pukul kami. Dia pukul aku. Orang masjid pukul aku. Jenuh. Tak boleh sebab dasar hukum kita tidak mengarah kepada Islam. Itu masalah ajalah. Jadi kita kena taubat masa tu. Taubat kepada Allah dengan sesal, tak mau buat lagi. Kedua, bangun tahajud malam secara kerap, berterusan istiqamah. Yang ketiga, memperbanyakkan sedekah. Insya-Allah tuan-tuan. Dua perkara ni kita buat, Allah ampun dosa kita. Nampak tak? Pasti jangan bimbang ya. Itu paling penting sekali. Baik. Dan sesungguhnya hadis ini ada bermacam-macam riwayat dan Bukhari dan Muslim dan lainnya ya. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim bermula, ini hadis tengah daripada barang yang diperselisihkan oleh ulama pada maknanya. Maka kaul yang sahih yang telah mengatakan dia oleh al-muhakkikun bahwasanya maknanya tiada memperbuat ia akan zina itu padahal ia orang yang sempurna iman. Maka ini hadis tengah daripada segala lafaz yang diitlakkan atas nafi sesuatu dikehendaki nafi sempurnanya dan yang terpilihan. Semacam dikata orang tiada ilmu melainkan barang yang memberi manfaat dan tiada harta melainkan unta. Nampak tak? Dan tiada hidup melainkan hidup di akhirat, yakni tiada ilmu yang sempurna dan yang terpilih melainkan ilmu yang beri faedah, dan tiada harta yang sempurna dan terpilih melainkan unta, dan tiada hidup yang sempurna melainkan hidup di negeri akhirat. Ini antara ulama punya bagi pandangan lah ya kepada kita ni. Ikut Imam Nawawi dalam syarah Muslim dia yang kata tadi ini yang masuk di atas ni lah ya. Pencuri, penzinah ni ya, kiparah besar, kalau dia tak kena hukum, dia mohon ampun kepada Allah, taubat, insya-Allah Allah sedia mengampunkan taubat dia lah. Yang ni maksud kata orang ni penzinah ni bukan kerja dia berzinah. Bapa ayam itu penzinah lah tu, bapa ayam kan. Ini tak boleh, ni tak masuk dalam hadis ni. Tak masuk dalam hadis ni ya. Tidak ya. Sebab dia sengaja sebagai satu profession dia. Profession yang maksiat, yang mungkar. Itu yang salah. Dia kata tadi ni orang yang baiklah ya, orang yang soleh ya. Orang yang tak buat kerja-kerja haram ya. 2 kali dah pergi haji. Contohlah. Cuba-cuba terjerembablah dengan cabaran yang tak dapat dielak ni, zinahlah dia. Lepas tu baru dia menyesal ya. Ya Allah, aku kalah ya. Dalam duk jaga-jaga terkena. Nampak tak? Nah. Aku minta ampun kepadamu, aku taubat kepadamu ya Allah. Nampak tak? Aku tak buat dah. Orang macam ni masuk dalam hadis ni lah. Nampak tak? Bukan yang sengaja probation buka satu perusahaan lucah ni ya. Buka pintu-pintu lucah kepada orang, ini tak boleh lah. Jual perempuan dan bagai-bagai kan ya. Simpan kumpulan perempuan banyak. Negara yang paling banyak buat kerja ni Mexico. Kedua Filipina. Mexico nombor 1, Filipina nombor 2 ya. Banyak buat kerja-kerja ni daripada bidang-bidang ya. Sampai di Filipina dihalalkan sekolah untuk kembang-kembang seks di Filipina. Satu negara di Filipina ni dia sekolah
Untuk sekolah boleh tayang gambar-gambar seks sebagai satu pelajaran, dia kata. Nampak? Yang ni tak boleh. Kalau orang Islam buat kerja tu, dia tak masuk dalam hadis. Nampak tak? Sebab dia sengaja buat. Sekarang ni LGBT kan, 36 negara di seluruh dunia telah menghalalkan LGBT. 36 negara. Bukan sikit ya. Malaysia tak masuk, Indonesia tak masuk, negara-negara Arab tak masuk. Cuma Saudi pun dia ada membuka pintu-pintu hiburan ya. Pintu-pintu hiburan, dan tidak mewajibkan menutup aurat. Tak wajib. Sebagai dasar hukum negara. Dasar wajib atas pendiri sendiri. Dia kata itu atas peribadi. Masalah wajib ni peribadi, bukan masalah negara. Nampak tak? Ya, tak masuk dalam pemerintahan hukum-hukum negara, tak masuk. Hukum negara patutnya Islam. Tapi dia tak bawa yang tu. Jadi Saudi sekarang ni ke bawah putera Muhammad Salman ni, dia telah buka lah satu kelonggaran. Dia orang perempuan tak mau tutup aurat, tak apa. Nampak tak? Tak salah. Tapi dia tak boleh masuk tempat-tempat tertentu ya. Tempat-tempat tertentu tak boleh masuk lah. Masjid tak boleh. Nampak tak? Majlis-majlis ilmu tak boleh. Nampak tak? Majlis-majlis yang ada satu perhimpunan berkenaan dengan Islam ke apa, mesyuarat ke Islam tak boleh. Itu sajalah. Yang lain dia nak pergi menari kan, nak pergi konsert kan, dia boleh buka tudung. Ini yang diluluskan di Saudi sekarang, negara Arab yang pertama. Nampak? Yang telah diluluskan. Itulah di antara yang kita boleh ambil barang lah ya. Baik. Nanti hadis kita baca kemudian lagi. Sebab apa ditakwilkan dia atas barang tersebut itu kerana hadis Abu Dzar. Nanti kita baca kemudian lah insya-Allah. Takat tu dulu ya. Aku qauli hadza wastaghfirullahalazim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.